Cuma pada hari ini saya diminta untuk cakap tentang peranan ulama'. Peranan ulama' Kedah. Okey. Jadi tajuk tu umum lah. Cuma saya dah dapat tajuk tu, saya kecilkan sikit pada peranan ulama' pada zaman Pak Hamsu Bisik. Pasal itu bidang kajian saya. Okay, Alhamdulillah. Okey. Okey, pertama sekali ialah sebelum kita nak pergi kepada perjuangan ulama' di Kedah ni, kita nak melihat sejauh mana perkembangan sejarah Islam di Kedah. Ini banyak dibahaskan oleh ahli-ahli sejarah. Tapi kurang dibahaskan oleh ahli-ahli pondok, tuk-tuk guru. Dia kurang sikit yang tu. Dia lebih syarah pada hal-hal kitab dan sebagainya. Tak salah, tak ada masalah. Cuma pada pandangan saya lah, sebagai orang awam ni yang tak mahir dalam bidang agama, kita hidup dalam, semua orang tahu pasal sekularisme, pemisahan agama daripada kehidupan. Jadi kita memerlukan orang-orang agama juga bercakap tentang sejarah. Ini yang saya duk bawa selama 6-7 tahun. Jadi adalah menjadi satu kerugian lah kepada umat Islam bila kita memisahkan banyak perkara dalam hidup kita. Masjid ni bukan saja berperanan sebagai tempat kita nak solat dan musalla dan sebagainya, tapi tempat kita berkongsi ilmu, segala-gala ilmu lah. Dia tak boleh terhad. Itu peranan masjid sebenarnya. Okey, ni pandangan saya lah. Harap janganlah berasa berkecil hati mengenai apa saya kata. Okey, menurut Tarikh Silsilah Kedah, sejarah Islam di Kedah ni bermula dengan pengislaman Maharaja Darbar Raja II oleh Syekh Abdullah bin Syekh Ahmad Al-Qumairi daripada Yaman pada tahun 531 Hijrah bersamaan dengan 1111 Hijrah Masihi. Ini pandangan yang saya baca dalam satu paper di UKM, Mesti Kebangsaan. Tapi di Kedah ni yang kita pegang tarikh kemasukan Islam adalah pada 1136 Masihi. So kita dikira sebagai negeri yang awal menerima Islam. Setelah memeluk Islam, kita biasa dengar Padang Tok Syekh di Gunung Jerai. Maka dibangunkanlah. Okey, maka di situ menurut pandangan orang-orang tempatan mengatakan bahawa di situlah bermulanya masjid Kedah yang pertama, iaitu di atas Gunung Jerai, yang kemudiannya kita kenali sebagai Padang Tok Syekh. Ini pun satu perbahasan yang panjang, tidak ada bukti yang konkret. Dia bila kita nak bahas sejarah ni, kita kena ada bukti. Kita tak boleh cakap lagu tu saja. Pasal yang melihat sejarah kita ni, sama ada sejarah agama ke sejarah apa pun, bukan saja orang Islam, tetapi juga orang bukan Islam. Jadi bila mereka petikai tu, kita nak tepih tu kadang-kadang tak lepas. Jadi sebab tu kita kena ada kajian, kita kena ada pembuktian. Bukan kita nak tolak agama, sebab agama ni benda yang kita tak boleh nampak, kita rasa. Jadi macam mana kita nak tunjuk? Kita kena buat kajian. Ini dakwaan orang-orang tempatan di Kedah lah, mengatakan bahawa Islam ni bermulanya masjid pertama ni ada di Gunung Jerai. Okey. Okey. Selepas itu sebuah kota dibina, kota Bukit Meriam, dibina pada zaman Sultan Muzaffar Shah. Jadi Sultan Muzaffar Shah ni adalah Sultan Kedah yang pertama yang dikatakan memeluk Islam. Sultan Muzaffar Shah ni dia punya makamnya pun belum dijumpai. Tapi ada banyak pandangan lah. Ada dua mengatakan, satu di belah Sungai Petani di Mabuk, satu lagi di Sebang Perai. Ada dua pandangan. Tapi itulah takkan kita nak pergi korek pula no. Nak buat carbon dating, nak ambil tulang apa, nak check DNA kan. Pasal ni makam Sultan. Okey. Menurut Prof. Abdullah Zakaria, Darbar tu bermaksud mulia. Jadi Maharaja Darbar II ni, Maharaja Baraja ni, dalam bahasa Parsi tu bermaksud agung atau mulia. Okey. So sejauh mana kita ni dipengaruhi Parsi? Ini pun satu perbahasan yang panjang. Pasal tak pernah lagi orang syarah daripada segi sejarahnya sama ada kita ni menerima pengaruh Arab ataupun pengaruh Parsi.
Tetapi kalau kata Winstead ni orang putih, dia kata orang Islam di alam Melayu ni menerima Islam daripada India. Kita ni dapat Islam ni daripada India. Tapi benda ni ditolak oleh Prof Syekh Nagib Alatas dalam sejarah kebudayaan Islam. Dia kata orang-orang Yaman, Habib-habib daripada Yaman tu, mereka pergi duduk di India, di Hadram, di Azmat Khan, di banyak tempat lah. Daripada situ, tok-tok guru kita ni belayak pergi ke India dan belajar di sana. Dan bawa balik Islam tu mai kat kita. Jadi benda ni dia, tuan-tuan nampak macam halui. Nampak, alah apa, sejarah India terima je lah. Tapi benda tu, dia nampak macam biasa, tapi seolah-olah memutuskan hubungan alam Melayu ni dengan Arab. Nampak? Sedangkan dalam sejarah Kedah ni, kita duk cerita mai daripada Parsi, orang Arab mai. Orang Arab mai ni ada 4 kitab utama yang menyebut tentang kedatangan Islam, kedatangan orang-orang Arab di Kedah, di alam Melayu. Ajabul Hin, Al-Malik wa Masalik, Rihlatus Sarafi, lagi satu saya tak ingat. Ada 4 kitab. Okey. Kitab ni ditulis sekitar 850 Masihi. Kerajaan Abbasiyah. Kalau ikut kata Hamka dalam sejarah umat Islam, Sayyidina Umar. Baru ni saya duduk belek-belek tu saya terbaca. Ada orang duduk hentam. Pak Long tahu lah. Dia kata Syekh Sayyidina Umar bersama ni. Tak, ni memang ditulis oleh Hamka. Dalam Hidayatus Sahabah. Ada menceritakan benda ni. Malah Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat Nabi, berada di China. Makam dia kan, Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini pun tak dikaji. Hanya seorang saja, iaitu SQ Fatimi. Dia ni orang Palestin. Dia kaji tentang perkembangan Islam di dunia. Tapi dia menyebut tentang kerajaan Islam Sriwijaya. Ni ada orang Indonesia, jadi kita sebut sikit lah. Ada disebut tentang kerajaan Sriwijaya. Ni pun orang Indonesia kan? Bukan kan? Ini orang Indonesia. Jadi kata SQ Fatimi, Raja Sri Indaravarman pernah mengutus surat kepada Khalifah Umar II. Bukan Umar Khattab, Khalifah Umar zaman Umayyah. Dia pernah utus surat. Dia kata hantar mai kat aku satu rombongan, aku nak tahu saya agama Islam. Cerita ni terkenal di Indonesia ni. Tapi di belah kita jarang orang cerita. Tuan-tuan kena ingat lah, Sriwijaya ni dia berpusat di Palembang, tetapi dia berkongsi kuasa. Pasal kita ni orang Melayu, kita tak suka perang lah, ni kita kongsi, kita share power. Itu kita bentuk persekutuan. Jadi pusat dia yang kedua adalah di Kedah. Tapi kalau tuan-tuan tengok laluan perdagangan, kalau tuan-tuan kaji maklum-maklum nak baca pasal laut tu bawah kan, sajalah syok-syok nak pergi baca no. Sebelum nak pergi ke Sumatera, mereka akan main Kedah dulu. Tak kira orang ni kita duduk live apa ni, tak kira orang relay marah pula. Saya selalu kena. Asyik-asyik duduk sejarah Kedah. Tak, tapi kita kena faham bahawa laluan perdagangan tu memang akan main di Kedah. Bukan pada zaman Islam saja, tetapi dia dah mula pada 1 Masihi. Ada tamadun Sungai Batu. Zaman Nabi Isa yang didakwa pada zaman Nabi Isa. So macam mana perdagangan tu berlaku? Itu satu cerita yang lain. Kata O.W. Walters, dia kata orang Mesir mengeksport kapur barus ke Mesir. Betul? Mana? Entah ni orang Indonesia. Memang betul. Barus untuk mumiakan Fir'aun. Dia pakai barus tu. Awet. Jadi kalau mereka pergi ke barus, takkan mereka tak main Kedah, betul tak? Benda ni orang jarang dibahaskan.
Selalu dia orang pergi pada satu, dia akan kecil-kecil lah, pergi pada perjuangan ulama, pergi pada perjuangan pondok. Tapi secara besar pokok dia tu, pokok dia yang besar tu kita nak bawa ke mana? Kita nak tengok apa? Orang putih dah buat dah benda ni. Kita di sini je tak buat lagi. Ramai. Tapi mereka bahas pada pandangan agama mereka lah. Kalau macam George Codes, dia orang Perancis. Dia bahas tentang kerajaan Sriwijaya pada pandangan Hindu. Tak apalah, memanglah betul ada Muara Sungai Takus lah apa semua tu kan. Tapi takkanlah tak ada Islam di sini. Nah, itu kena perhati. Tiba-tiba kita masuk zaman Chola. Zaman kita lah duk temu lah orang muda ni duk bergaduh dengan Pok India ni. Dia kata orang India lah yang membuka Kedah tua. Pasal kita duduk ni nganga. Kita duduk ni, tok nenek kita dulu duduk nganga. Hampa main buka kampung, hampa buat tamadun semua. Kita tak menerima apa-apa kesan. Ini tuan-tuan kena tengok. Saya mohon kita kena luahkan sikit pandangan kita ni. Okey. Pada zaman Abbasiyah tu yang sebut tadi, Ajabul Hi, Al-Umar Masalik, Umar Malik dan sebagainya tu, selain daripada menyebut tentang Sri Indra Varman yang menghantar surat kepada Khalifah Umar, juga disebut dalam satu kajian Oxford. Dia kata sekitar 650 Masihi ketika Saidina Umar pergi ke pasar Basrah. Basrah ni di Iraq mana? Basrah, Iraq. Dia kata apabila aku sampai di market tu lah, pasal buat orang berdagang ni, dia kata aku dengar banyak bahasa. Dan salah satu bahasanya adalah bahasa Melayu. Tok nenek kita tak lekeh tau. Boleh belayak je kan? Boleh pergi sampai Basrah. Kita bila kita duduk dalam zaman law lah, apabila sejarah kita ditulis oleh orang bukan Islam, jadi mereka tutup. Tu Hamka kata dalam sejarah umat Islam juga lah, dia kata lebih kurang lah, dia kata takkan kita nak tunggu orang Hindu menulis tentang sejarah Islam di Indonesia. Mereka takkan tulis lah, kita lah yang kena tulis. Maksudnya kita ni orang Kedah, kita lah yang kena tulis sejarah negara kita. Betul tak? Sebab ni kampung kita lagi tahu kampung kita daripada orang lain. Kita tahu masyarakat kita lagu mana. Jadi kita lah yang kena tulis, kita lah yang kena bercakap, kita lah yang kena cerita. Sama juga dengan tajuk yang saya bawa ni. Kan? Sejarah perjuangan ulama. Okey. Saya tak mahu cakap lah no. Saya bukanlah nak apa, sebab saya selalu dengar Radio Ikim. Dia cerita Datuk kat Syed Ilmi. Naknya tajuk ni Syed Ilmi lagi mahir. Dia manakib apa ni dia pandai lah, saya ni tak mahir. Tapi saya duduk dengar Radio Ikim, kan saya nak inti dengan Radio Ikim atau mana-mana radio. Selalu diceritakan dalam radio. Dia ceritalah pasal Khalifah ni, Sultan Muhammad Fatih lah, apa semua ni. Bukan saya nak inti tak. Hak kita ni siapa nak cerita? Hak kita ni. Radio ni, dia jadi satu tempat orang nak dengar. Bila dia hari-hari kita duduk ulang benda yang sama, lama-lama kita rasa kita ada cerita, tak apa, kita terima lah Sultan Muhammad Fatih sejarah Islam. Tak apa nak terima, tak apa. Tapi hak tok guru kita ni, contoh siapa nak cerita Syed Ilmi? Contoh kan, no, tak tahu. Jadi kita lah yang kena cakap. Okey. Setakat ini yang diketahui pondok, pusat pengajian pondok ni saya skip terus. Kalau ikutkan selepas masuknya Islam ke Kedah tu, kita tak tahu siapa mufti-mufti di Kedah. Tak ada senarai. Tadi saya buka website pejabat mufti. Sebelum nak mai tu saya nak carilah senarai mufti Kedah ni, tak ada. Mula sini. Tu kata ni Ustaz Ilmi yang nak duduk ni. Medis lah. Saya tak mahir ni. Okey. Tapi tak ada dalam senarai tu. Dalam website tu tak ada. Jadi saya
macam bagi saya rugilah. Saya bukan orang duduk dalam institusi pondok, institusi masjid. Saya orang biasa, tapi saya nak cari maklumat. Bila saya nak cari maklumat tu, benda ni tak ada. Ni satu kerugian jugalah. Cuma yang saya dapat ialah pusat pengajian terawal di Kedah adalah di Malau. Tuan Guru Haji Wak Ishak di Kampung Malau. Dia dibuka pada tahun 1806. Betul tak lah? Tak paling tua lah. Kata ni saya baca ni. Saya duduk baca dalam kajian-kajian awak pasal perkembangan Islam di Kedah. Okey, dia kata pondoknya terpaksa diberhentikan apabila dilantik sebagai mufti Kubang Pasu. Kemudiannya pada tahun selepas Tengku Anum mangkat, maka Tuan Guru Haji Wan Ishak ni kembali semula membuka balik pondok dia lah. Lepas tu pondok Pulau Pisang ni masih kekal lah. Dan masih ada sampai hari ini. Okey. Itu perkembangan institusi pondok terawal. Tapi kita duk cerita tadi ni Islam masuk 1136. Kita duk cerita tentang perkembangan Islam, dikatakan bermula di Melaka. Melaka yang menyebarkan agama Islam. Jadi saya kalau orang cakap orang marah. Tak, tapi saya nak bagi tuan-tuan fikir tengoklah. Kan? Saya dah sebut dah tadi. Islam di Kedah 1136. Melaka jadi kerajaan 1400. Rasa-rasa lagu mana? Tuan-tuan rasa lagu mana? Jadi benda ni, sebab tu saya kata dia tak ada kerjasama, sinkronis antara orang orang pondok yang duduk dalam bidang sejarah, yang mengaji tentang ketaban dunia Islam, dengan orang macam saya. Dia tak ada guru. Dia tak menyambung. Pasal kita duduk pisah lah tadi ni. Jadi orang macam saya, kami kata Melaka. Kami terima lah kata Melaka. Tutup saya mai dah satu dia ni pula duk cabar pula, mencabar keabsahan Melaka sebagai pusat penyebaran Islam. Habis Aceh nak tuk mana? Dia lagi zaman Firaun. Tak betul kan? Baru tadi tu bawa untuk awet mayat Firaun. Lagi awal. Ya. Tiba-tiba bila orang macam kami mengaji, kata Melaka jam. Dia jadi jam tunggu. 400 tahun kemudian kita iktiraf Melaka sebagai pusat penyebaran Islam. Okey, itu satu cerita yang saya harap tuan-tuan mungkin cari jawapan lah kot noh. Okey. Ni saya duk baca awal-awal tadi lah. Semalam duk baca, bilik-bilik baca. Okey, Datuk Maharaja Kardi Syekh Abdul Jalil dilantik menjadi mufti Kedah. Dengan gelaran Datuk Maharaja Kardi pada tahun 1709. Beliau juga menjadi penasihat sultan terutama mengenai pentadbiran undang-undang Islam. Nama lengkap beliau ialah Syekh Abdul Jalil bin Syekh Abdul Wahab bin Syekh Ahmad Al-Mahdani, berasal daripada Sana'a, Yaman. Makam dia di Kepala Batas. Hak duk jaga Allah ni Persatuan India Muslim. Kalau ikut daripada perbahasan yang dulu 10-20 tahun dulu, mereka kata Syekh Abdul Jalil ni orang India. Kita duk pegang hak tu sama orang ni. Dia main daripada India. Dia orang India. Rupanya bila dibuat kajian terbaru 2000, saya baca ni 2018. Syekh Abdul Jalil ni daripada Sana'a, Yaman. Jauh beza lah. Jauh. Okey. Ni saya sikit lah sebab saya tak ada. Hak awal-awal tu saya tak ada. Saya terus masuk tahun 1700. Daripada 1136 terjun terus 1700. Pasal saya tak ada data. Hak awal lagi. Okey. Kemudian kita daripada Syekh Abdul Jalil ni, ini pun tak banyak penceritaan.
Dia hidup pada zaman Sultan Muhammad jiwa, tapi tak banyak penceritaan tentang Syekh Abdul Jalil. Okey. Kemudian, ni zaman yang saya duk kaji lah. Yang Ustaz Ilmi banyak tahu lah. Dia pun pernah bawa saya pergi ke petani. Kita pergi tengok makam Syekh Samad Al-Falimbani. Jadi, pada satu zaman, muncullah nama Syekh Abdul Samad Al-Falimbani. Bersama sahabat-sahabatnya, iaitu Syekh Dua Al-Fatani, Syekh Muhammad Arsyad Al-Bajari dan Syekh Abdul Ramal Al-Batawi. Begitu juga dengan Syekh Abdul Wahab Bugis. Saya lah tu. Okey. Kalau ikut pandangan, banyaklah pandangan yang duk cerita pasal Syekh Abdul Samad Al-Falimbani ni. Tapi tak banyak data juga yang menyebut peranan Syekh Abdul Samad ni. Apa dia buat di Kedah dan sebagainya. Dan kita pun tak tahu siapakah ulama-ulama di Kedah yang terlibat dalam perang musuh bisik. Memang tak ada, susah nak jumpa tuan-tuan. Tak ditulis, tak diceritakan. Yang selalu orang sebut Syekh Samad Al-Falimbani. Lepas tu Syekh Dua Al-Fatani. Pasal mereka ni hidup pada zaman kejatuhan Patani 1786. Masa Patani jatuh, Syekh Samad Al-Falimbani ni adalah orang tengah. Dia duduk pergi bercakap dengan Perak Kelang. Dia bersama dengan Tengku Pangeran yang kemudiannya menjadi Sultan Kedah dengan nama Sultan Ahmad Tajuddin. Mereka tunggu di Cenak. Cenak ni dulu Kedah punya. Sebahagian Reman ataupun Gerik tu Kedah punya. Kedah ni dulu besar tuan-tuan, bukan kecil. Dia panjang dia tu sampai di Burma. Mergui. Besar dulu Kedah. Dan dikatakan penghujung Kedah di selatan adalah di Sabak Bernam. Ini catatan Portugis. Kemudian bila naik Melaka ambil alih Sabak Bernam, Tanjung Malim, apa semua, lalah kita berhenti dekat Beruas. Itu sempadan kita yang terakhir. Sebab tu di Beruas tu ramai orang Kedah. Kita lah tak tahu. Di Segari Pantai Remis apa tu kan? Tu kan semua orang cakap Kedah. Orang Teping cakap Kedah. Tu semua orang memang itulah asalnya Kedah dulu. Luas yang orang Kedah ni. Sebab tu tuan-tuan kalau nak cari, saja saya selit sikit tu. Kalau orang nak cari, orang nak buat kajian pasal kerajaan Gangga Negara. Bisa dengar apa tu? Gangga Negara. Kerajaan Beruas. Kalau tuan-tuan pergi selok sejarah Perak, memang takkan jumpa. Pasal Gangga Negara tu duduk dalam Kedah. 3 Masihi. Dia duduk dalam Kedah. Jadi kalau nak cari Gangga Negara, kena kaji sejarah Kedah. Baru jumpa Gangga Negara. Ini saja selit. Okey. Pada tahun 1821, kita perang. 2-3 menjak ni naik noh, cerita perang musuh bisik. Duk naik. Padahal kami ni duk berjuang ni lama dah, 6-7 tahun dah Ustaz noh. Pulung cik-cik pala buat cerita. Bukanlah buat cerita, kita menaikkan semula cerita ni. Pasal bila kita belajar, biasa kita baca sejarah di sekolah, mereka tak sebut tentang pahlawan Kedah. Mereka tak sebut tentang ulama-ulama di Kedah yang terlibat dalam perang musuh bisik. Dan mereka pun, dan selama hari ni tuan-tuan, rupa-rupanya para Habib pun terlibat. Habib pun. Lalu kita duk tengok orang duk, bila kita sebut Habib, orang duk balas tang Yahanana tu. Kan? Orang duk kata orang tu. Tak apalah, tu satu cerita. Tapi saya nak sebut ialah, mereka-mereka ini yang tinggal di sini juga berperanan. Mereka ada mainkan peranan, terlibat dalam mempertahankan tanah air. Dulu benda ni tak ada. Siapa pun tak nak cerita. Geng-geng Habib ni duk buat manakib, tausiah lah duk buat. Mereka duk buat maulid, mereka duk cerita. Tapi benda ni tak berkembang. Tak pergi jauh. Tak disambut oleh masyarakat awam. Lah ni, kita lah kena penik. Takkan orang Kedah tak perang. Takkan orang Kedah, negeri lain duk perang, kita duk saja. Kita duk sepadan ni. Ni saya cerita sejarah. Lepas Patani jatuh 1786, kita ambil masa lebih kurang 40 tahun. Sultan Kedah ni
Sultan Kedah ni duk tepih dengan cara politik. Macam-macam cara. Orang duk kata kita hantar bunga emas. Apa Kedah ni lekeh hantar bunga emas. Lemah. Bahasa orang lawa, lemah. Tapi kalau tak kerana kita hantar bunga emas, ini pandangan pengkaji-pengkaji barat. Kedah ni adalah buffer zone. Zon penampan kepada negeri Melayu yang lain. Kalau jatuhnya negeri Kedah, maka akan jatuhlah negeri-negeri Melayu yang lain. Selain daripada Patani yang dikenal Kelantan dikenali sebagai Serambi Mekah. Kedah ni orang tak nak sebut Serambi Mekah tu. Tapi Tok Guru banyak main belah kita. Kita tak ada nama julukan. Sama juga di Pantai Timur. Jatuhnya Patani akan menjatuhkan negeri Kelantan dan Terengganu. Dan memang itu berlaku. Bila jatuhnya negeri Kedah, Siam meluaskan kuasa ke Perak. Tapi Allah Ta'ala menghantar orang putih. Orang kena tengok jugalah. Kan? Walaupun geram kat dia sikit hati dengan orang putih ni murung kita. Tak sudah-sudah. Kan? Mereka ambil sebarang perai Pulau Pinang. Tapi itulah takdirnya. Allah Ta'ala hantar. Dah mereka tu Siam tu kuat. Allah Ta'ala hantar lagi satu kuasa yang lebih kuat daripada Siam. British. Jadi kalau tak kerana British ni dia blok. Dia blok sebarang perai. Kalau tak kerana itu, Perak akan jadi sebahagian daripada Siam. Ini memang ada catatan. Masa perang 1821 ni, kita tak tahu apa lah. Sebab yang duk buat urusan ni tak bela negeri. Tiba-tiba kita perang. Kita perang. Dalam perang ni, perang tu saya dah cerita lah. Mana ada orang perang main macam Ciligan tu. Perang ni kira habis kejam lah. Hak mana lelaki kena bunuh. Tak kira, bunuh ni memang perkara lumrah dalam peperangan. Diperkosa itu pun satu perkara yang lumrah dalam peperangan. Daripada sekecil-kecil budak umur 7 tahun sampai hak Tok Wan umur 90, tok mak tok ke tok nek ke apa tu semua. Ni selalu saya cerita, Ustaz Ilmi selalu dengar. Cuma dah orang Ustaz. Ni hak perempuan-perempuan ni. Hak belia remaja ni. Dibawa sampai ke Bangkok. Dijadikan gundik. Pilah Bangkok. Nanti ada peluang. Ni Ustaz Ilmi selalu buat trip. Pergi petani. Pergi. Ikut dia. Pergi tengok. Sepanjang-panjang jalan kat mana Ustaz? Bantrak tu. Ada makam. Ni tok nenek kita. Yang kita pun tak tahu siapa mereka. Batu sungai. Tapi Allah Ta'ala pelihara. Duduk dalam hutan, tuan-tuan. Kalau kita orang biasa, kalau Allah Ta'ala tak pelihara tu. Hapuih dah makam tu. Batu tu. Hapuih lah orang kata tu. Terbenam dalam bumi 14-15 kaki tu. Tapi mereka ni syahid. Allah Ta'ala pelihara. Sampai Allah nak tunjuk kata bukti. Bahawa bangsa Melayu ni biasa berperang mempertahankan Islam. Seruan Syekh Abdul Samad Al-Bani empat sekawan ni lah orang kata no. 4 ulama Jawi. Orang Madinah dan Mekah menggelarkan mereka 4 ulama Jawi. Seruan mereka ni menyatukan seluruh alam Melayu. Orang Aceh, orang Banjak, orang Bugis. Saya orang Bugis. Saya orang Bugis. Tok nenek saya orang Bugis. Banjak, Aceh, Bugis, orang Jawa. Sebab tu di Kedah ni tuan-tuan. Dia jadi tak pelik. Dia jadi, kita ada Tuan Hussein Al-Banjari. Ya. Syekh Samad Palembang. Aceh ni banyak duduk di belah Pulau Sayak. Ada. Tengkulung Putih. Daripada Siak. Ada orang Siak. Orang Aceh pun banyak selepas tu. Batu bara. Jadi di Kedah ni, kita ada macam-macam orang. Sebab tu di Kedah ni kita ada banyak perguruan silat. Kedah paling banyak. Yang rasmi 175. Yang tak rasmi beratus lagi. 300 lebih. Perguruan silat. Punya banyak silat. Hak main ni semua kepala perang ni. Dulu-dulu ni. Sebab tu orang Kedah ni cengih. Cakap tak ada tapis lah. No. Okay. Jadi kedatangan ataupun seruan daripada ulama-ulama ni
menyatukan orang-orang Melayu. Pada masa yang sama, di Pulau Jawa juga kita berperang. Belanda meluaskan kuasa di Pulau Jawa. Dan kalau ikut-ikut satu cerita yang saya baca, katanya orang-orang Jawa pun nak mai. Nak mai di sini. Tapi mereka tak boleh, pasal mereka sedang mempertahankan Pulau Jawa. Tahun 1800 ni, Islam ni, kita orang Islam ni ditindas. Sedang dikucar-kacirkan. British cakap British, Belanda cakap Belanda. Berperang ni. 1800 sampai 1840 tu, 40 tahun orang Islam di alam Melayu ni berperang. Tuan-tuan tengok balik garis masa. Di Aceh, ada apa? Kunyak. Itu selepas. 1860, 1880 kan? Di Aceh. Di Ponegoro. 825. Di Pulau Jawa 825, di Ponegoro. Tapi sebelum tu ada lagi kan? Peperangan-peperangan kecil. Di Kedah 1821. Di Patani 1786. Ni semua pusat-pusat Islam terbesar ni. Patani terbesar di pantai timur. Kedah di pantai barat. Pulau Jawa hampir keseluruhan Indonesia lah. Sebab Wali Songo berpusat di Pulau Jawa. Pasal apa orang putih, orang bukan Islam menyerang kawasan-kawasan ni? Ya, Bugis. Jangan sebut. Ya. Jadi pusat-pusat penyebaran Islam ni diserang. Bila jatuhnya pusat-pusat penyebaran Islam ni, senanglah mereka nak ambil alih kita. Lepas tu mereka bawa lah pendidikan, sekularisme yang saya sebut tadi ni. Pisahkan agama daripada kehidupan. Jadi berpecahlah umat Islam kepada dua bahagian. Satu yang nak berjuang cara agama, satu lagi nak berjuang cara tengah-tengah. Sekular lah, ada 3 grup lah no. Tapi kalau bahasa dia tu Muslim, munafik, ni lah. Lebih kurang macam tu lah. Okey. Jadi orang macam saya ni orang yang duduk tengah-tengah. Berjuang Islam pun tak, berjuang dunia pun tak. Abang tu terang. Hidup cara hidup. Hidup cara orang putih pun tak, hidup cara orang Islam pun tak. Betul. Sebab saya mengaji di universiti, mengaji orang putih. Saya hidup dalam komuniti, masyarakat macam Ustaz Ilmi. Orang pondok. Kadang-kadang jadi belah bahagi. Nak pergi ke pondok, sekejap aku tinggal dunia. Nak pergi ke dunia, sekejap aku tinggal agama. Nampak tak? Ni sistem pendidikan kita ni. Ini yang berlaku tuan-tuan. Okey. Ini banyaklah. Tuan-tuan boleh baca, ada cikgu nak bagi dah no. Okey. Dia perang musuh bisik ni perang yang panjang, 22 tahun. Mula-mula saya ingat di alam Melayu ni Kedah perang lama. Rupanya di Aceh lagi lama. Orang Aceh the last kerajaan Islam terakhir. Boleh kata macam tu lah. Mereka mempertahankan Islam. Perang 50 tahun lebih. Punya lama. Kita 20 tahun. Kalau di Semenanjung, kita yang paling lama. 20 tahun. Mak Kilau perang maklum 2 tahun je. Datuk Bahaman 3 tahun je. Datuk Maharaja Lela 2 tahun setengah. Tok Janggut 2 tahun setengah. Tapi cerita mereka ni keluar dalam buku teks. Popular. Siap buat filem. Orang Kedah perang 20 tahun. Relax. Tak kot tu. Tak kecoh, tak rayuh. Tok-tok guru kita pergi perang. Balik relax. Tak cerita apa. Beza tu. Ni saya kira 12 ni orang marah pula. Saya biasalah duk kena marah. Orang maki saya ni kandak lah. Duk cerita je dah Kedah. Asyik-asyik je dah Kedah. Kedah lah tu, Kedah lah. Kedah kemas semua. Tak benda betul. Tak betul, apa kita nak cakap. Dosa bukan dapat edah pun. Bukan dapat pahala, bukan dapat duit. 22 tahun kita perang. 30,000 orang. Lebih kurang 30,000 terlibat dalam perang tu. 30,000 ni tak tahu apa cerita. Balik mai lebih kurang 5,000. 5,000 ni lah yang duk cerita pada anak cucu. Tapi mereka ni diancam.
Sebab tu zaman Tok Nek kita tu jangan duk sebut perang musuh bisik. Takut. Adalah gerakan-gerakan kecil untuk menulis tentang sejarah perang musuh bisik mula tahun 70. Tu pun tulis ringkas-ringkas, tak berani. Pasal bila cerita ni dia melibatkan banyak benda, bukan kata perang tu saja. Zaman perang tu lah kita hilang seberang perai. Ni saya sebut, ni cerita betul, ni sejarah. Zaman tu juga kita hilang Setui. Saya pergi Setui. Ni selalu saya cerita. Saya jumpa Ustaz Amin Benjamin, orang Setui. Dia kata kat saya, orang Kedah kalau orang Kedah selalu pergi Krabi, dia kata. Tak singgah Setui no. Gamuk. Dia kata gamuk. Saya ni cakap Kedah ni. Memang dia cakap Kedah. Dia generasi tu, dia umur dia 80 lebih. Dah tak sihat dah, sakit dah. Dia adalah generasi terakhir yang bercakap Kedah. Generasi muda tak ada lah. Semua cakap siap. Mereka selalu pergi Perlis. Orang Setui ni, mereka kan sepadan Perlis. Mereka selalu pergi Perlis. Mereka mengaji, mereka semua di Perlis. Perlis pula tu. Okey. Jadi mereka selalu, jadi Ustaz Amin ni, dia kata, Mailah tengok kami. Rayak dia. Mailah tengok kami. Tuan-tuan ada pelang, pergilah tengok. Melawat pondok-pondok di sana. Selalu kita duk pergi banyak belah petani lah ni. Kita tukar pula, kita pergi Setui pula. Adik-beradik kita juga. Selain daripada kita hilang wilayah-wilayah tu. Tu Setui tu tadi ni. Saya sebut Setui tu. Yang awal-awal saya sebut tu, di sempadan Burma. Ni, Google tengok, ambil tang Kedah tu, naik sampai tang hujung sempadan Burma. Tu Kedah. Punya luas kita hilang. Punya banyak tanah, beribu-ribu ekor. Kita hilang. Semua tu ada orang Melayu. Langkawi tu pun sikit-sikit lagi nak kena ambil. Langkawi tu. Dia tukar dengan tak baik. Lah orang putih kata nak tak baik ke nak Langkawi? Kadang-kadang kata nak Langkawi, tak baik duduk di Kelantan. Tukar. Kata Langkawi tu habis lu. Nak pergi Langkawi nak pakai pasport. Padahal duduk dekat kita lah. Tu sejarah ni tuan-tuan. Sejarah. Bukan saya nak kata sejarah perang musuh bisik ni luas dah, banyak dah orang cerita. Tapi benda-benda yang sampingan tu, yang tadi saya sebut 30,000 tu mati tak tahu mana kubur, tak tahu mana, balik mai 5,000, 25,000 mati. Hak tu hak lelaki, hak perempuan. Baik. Tuan-tuan ada peluang pergi ke Bangkok. Nanti ajak saya ni, suruh letak dia buat trip. Pergi Bangkok. Pergi satu tempat nama dia Klong Sensei. Terusan sejuta derita. Klong tu tahu tak? Tak maklum-maklum duk tengok TV, naik bot, orang duk pergi makan. Naik bot siam tu lah, pergi makan apa, pergi sayur apa tu kan. Dalam catatan sejarah si Siam ni, sejarah Siam, dia kata tawanan-tawanan perang ni, mereka korek Klong tu parit. Ni parit ni lah. Korek dengan tangan. Ninggal, mati dalam tu. Mayat tanam dalam tu. Klong Sensei. Ada peluang pergi dekat Masjid Luang Kocoy Ishak. Lepas tu saya pergi 2 kali. Satu tempat lagi nama Ram Kam Heng Road. Itu ada Community Islam Center. Saya pergi semayang di masjid tu. Lepas sudah kami semayang Zuhur, satu orang tua ni main lah. Dia tengok saya, Assalamualaikum, salam, ya. Orang Kedah. Ish, kat dia dah tulis Kedah. Saya cek, saya orang Kedah. Lepas tu dia kata, saya orang Kedah. Umur 80. Saya pergi Kedah 2 kali jumpa Pak Wan. Datuk Wan Samsudin
bekas pengurusi Persatuan Sejarah Kedah. Komuniti Melayu Kedah di Bangkok biasa mai jumpa Pak Wan tahun 90-an. Kami pergi, dia kata kami pergi jumpa 2 kali. Lepas tu tak jumpa dah. Kata pergi cari apa? Cari salah silah. Saya tanya nak balik tak duk? Tak mau balik duk Kedah ke? Ada, Kedah nak terima. Benda tu sepatah, tapi dia dalam tu. Adik-beradik kita yang menjadi tawanan. Kita duduk tani relax, senang lena, tak ada masalah, tak serabut apa. Tapi di sana mereka, lapis-lapis 70-an, 80-an, mereka duduk rasa. Lapis muda, lapis yang bawah ni, mereka tak mau mengaku dah. Tak, kami bukan orang Melayu. Kami Thai Muslim. Mereka kata kami Thai Muslim, kami bukan orang Melayu. Tak mau sebut orang Melayu kalah. Tak mau. Nasib baiklah ulama-ulama di Patani, di Bangkok, mereka boleh buat kerjasama dengan kita. Mereka masih lagi ada rasa. Di Masjid Thomson, di Bangkok juga. Masjid Thomson ni di Bangkok. Mereka ada emblem. Emblem ni macam satu plak yang diserahkan oleh Kerajaan Uthmaniyah kepada orang Islam di Bangkok. Masjid Thomson. Batu nisan dia, Ustaz, macam ni mabuk. Batu nisan lama. Sebiji. Orang Islam. Bila ditanya tentang apa peranan mereka pada zaman kerajaan Ayutthaya. Ayutthaya ni jatuh 76. Pasal dia kalah dengan Burma. Dia kata orang Islam masa tu juga diseru oleh Raja Siam untuk bantu. Orang Islam pergi tolong. Jadi Raja Siam ni dia bagi masjid tu. Ni hampa ambil ni tanah ni hampa buat masjid. Pada zaman itulah komuniti Islam dipelihara. Yang tu yang main cerita hak naik-naik tu lah. Tapi dia penghujung. Peranan orang-orang Melayu, orang Islam di Bangkok tu mula disebut masa serangan Burma. Ni cerita ni panjang tak ni tuan-tuan. Bukan sekadar peranan ulama, tetapi juga peranan semua orang. Ni yang saya tulis ni, saya cerita ni lah. Okey. Kalau tengok tahun nombor 22 tu, yang tu saya kena sebut. Pasal yang tu memang sejarah. Tak boleh elak. Orang nak kata apa pun terpulang. Tapi ada faktanya. Yang tuan-tuan yang tengok yang saya tulis tu ada sebut satu kumpulan tu yang kita tahu pada zaman Perang Larut. Tahu kan Perang Larut? Tapi mereka tu dah muncul awal lagi. Pada zaman tu juga, ni nombor 17, Syekh Al-Fatani menulis Mulyatul Musalli pada tahun 1827. Menyindir. Dia sindir pemimpin-pemimpin pada ketika itu kerana tak mau pergi perang. Redha dengan apa yang ada. Ni kita ni mempertahankan akidah. Jadi peranan ulama, dia kena tegak. Jadi dia tulis. Dan kalau tak kerana 4 orang ni yang menyeru, macam saya sebut tadi, mereka ni seru. Seluruh alam Melayu mai. Kawan saya, sahabat kami, Farul Azjan, meninggal dah kena COVID. Dia tu orang Minang. Menurut cerita dia, orang Minang Kabau ni main naik kapal. Lalu main berhenti di Kedah. Sebab tu di Kedah ada kampung Minang. Di Kedah juga ada kampung Majapahit. Selalu saya sebut dalam ceramah saya kata saya ucap terima kasih. Saya mewakili rakyat Melayu Kedah. Saya ucap terima kasih pada orang-orang yang hari ini kita kenal sebagai Indonesia. Kalau tak kerana tu nenek mereka, kita pun tak duduk lagu ni. Betul tak? Kalau tak kerana pertolongan daripada orang-orang Indonesia, hari ini kita kenal Indonesia. Dulu tak ada Indonesia. Indonesia ni nama baru. Dulu nama dia ikut nama tempat lah. Kerajaan Aceh, Kerajaan Palembang, Kerajaan Jawa. Tapi kalau tak kerana mereka ni mai tolong kita pun tak, saya pun tak boleh ceramah lagu ni. Jadi saya mewakili
Kalau ada kawan-kawan daripada Indonesia yang menonton, tuan-tuan saya minta juga. Nanti kuat-kuat ada kawan-kawan. Ceritalah balik kat mereka cerita ni. Apa yang saya cerita ni, cerita balik pada mereka. Cakap mereka terima kasih. Sesungguhnya Malaysia dan Indonesia itu bersaudara. Kita sebangsa, seagama. Tak ada beza apa. Tapi kerana orang putih, mereka pisah kita. Ni kita ni umat Islam ni, tugas kita menyatukan. Bersatulah wahai kaum muslimin. Bersatu dengan cara apa? Dengan cara cerita balik je lah. Agama itu dah menyatukan. Tetapi sejarah juga menyatukan. Sebab dalam Quran tu semua cerita sejarah. Saya jam kamu. Okey. Syekh Samad Falimani ni, sikit lagi nak habis. Syekh Samad Falimani ni pergi perang. Ikut berperang. Dan akhirnya dia wafat. Pada tahun 1838. Dan menurut cerita, kepalanya disembelih. Ulama tuan-tuan. Orang tulis kitab. Kut saya ni, tak ada apa ni, orang pancung kepala, orang tak peduli lah kan. Hilang di telan zaman. Ni ulama. Ulama apa orang boleh lupa. Ni keadaan yang berlaku pada zaman kita ni. Orang yang duduk dalam pondok-pondok pengajian saja yang mengangkat sejarah perjuangan ulama-ulama. Orang macam saya, kami tak peduli. Tak maaf cakap lah no. Bukan saya lah. Tapi orang macam kami ni, kami tak kisah pun. Nak sebelah perang, besar. Ini yang berlaku pada umat kita pada hari ini. Kalau ikut cerita lisan yang lain, katanya sebelum nak tikam, nak sembelih ataupun nak pancung Syekh Samad Falimani ni, ditikam tapak kakinya dengan buluh runcing. Tapak kaki dia berjalan. Orang dulu tak pakai kasut. Kan? Ambil buluh tu, tikam, barulah ilmu dia jatuh. Ini cerita terkenal lah. Ada juga kalau cerita lain tu orang lepas zaman di masa saya duduk di Pahang, nak jatuh ilmu kebai ni, kita tembok peluk rumah. Bau kebai tu hilang. Tapi kata cerita Syekh Samad Falimani ni tikam. Kami pergi dah. Saya pergi dengan Syekh Ilmi bawa saya. Memang teringin nak pergi, tapi tak berani. Syekh Ilmi telefon, jom kita pergi Cina. Duduk dalam kebun kita. Makam dia. Syekh apa nama Ustaz Iman tu. Kalau tuan-tuan nak tahu, tanya Syekh Ilmi. Dia lebih tahu. Makam dia duduk dalam kot kita, hutan kita. Saya pergi mula-mula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Ilmi. Dia tahu dia gelak. Ni angin tiup ni. Tak kira orang kata kita cerita merapu pula tu. Tapi pengalaman saya ada saksi yang hidup ni. Duduk depan ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Angin tiup ni. Macam ribut lah tu. Ribut kot kita. Duduk tak lama saya kena menampak. Dengan Ustaz Man dengan dia ni. Dia tak apa tu dia cerita. Tu ada cerita. Nak pi ajak Ustaz Ilmi. Pilah tengok. Tu ulama yang syahid. Ulama yang syahid. Di Kuala Kedah tuan-tuan. Ni saya cerita sikit ni. Dua kali sikit dah. Kota Kuala Kedah ni tak jauh dari kita ni. Kota Kuala Kedah tu dianggarkan 3,000 orang mati. 1,200-nya Sri Kandi. Dia kata orang tu, kata orang perempuan Kedah ni cengih. Tu tapak tu, tuan-tuan, tu tapak orang syahid. Jangan duduk pergi tebiang, buat karaoke. Pada zahir kita, darah mereka tu kering. Pada Allah Ta'ala, mereka tu hidup. Tu tok nenek kita pergi pertahan mampu. Jatuh kalau kita baru jatuh Luk Ustaz. Tu balai besar tu terbakar. Besar kena bakar tu. Istana di Bukit Pinang. Tak ada dah. Runtuh berbakar habis. Tak ada. Sebab tu tak ada. Kena bakar.
Ini cerita sejarah lah, no. Okey. Selesai cerita. Saya sambut filem ini. Nombor 23. Okey. Nombor 24. 22. 22 tak disebut. Sensitif. Jadi dalam perang tu, yang ni selalu saya cerita lah. Dia ada campur tangan lain jugalah daripada orang lain, kaum lain. Jadi saya cuma nak pesan macam ni lah, no. Kita orang Islam ni jangan selesa dengan apa yang ada. Bukan kita, memanglah kita tak boleh syak awal sangka, no. Tapi janganlah kita terlalu selesa dan bersangka baik. Sebab orang kafir takkan senang dan takkan aman selagi mana Islam tu tak dijatuhkan. Faham itu sudah? Faham cara tu sudah? Jadi bila dah ada pesanan macam tu, kita ni jangan duk selesa. Tuan-tuan jangan kata Malaysia ni Allah Ta'ala tak bagi bala, no. Jangan duk kata Malaysia, kita takkan perang, no. Saya ingat saya baca buku kisah-kisah benar. Allah Ta'ala hantar Mongol. Dan Allah Ta'ala kata ahli-ahli sejarah Islam pada zaman itu, itulah cemeti Allah. Mereka gelak tentera Mongol ni cemeti Allah. Pasal mereka sapu kerajaan Abbasiyah. Habis. Satu apa pun tak tinggal. Tu kata Allah Ta'ala kata, aku yang bina kerajaan, aku juga yang meruntuhkan kerajaan. Beberapa tahun dulu, 20 tahun dari Ambon dan Maluku. Ya. Situ komuniti Islam. Kepulauan Rempah. Maluku. Masa tu saya umur 20. Masa peristiwa tu berlaku. Saya ingat lagi, mereka duk cerita, dia ketuk, mereka ramai-ramai tentera Kristian ni, ketuk pintu. Tikam sontok dalam masa 1 jam. Orang Islam. Hidup sama-sama ni. Orang Islam sebelah, orang Kristian sebelah. Orang Islam tak ada masalah apa. Duduklah, amailah apa ramai-ramai. Cari balik, tulis, cari, boleh Google lah cerita tu. Sontok, tikam. Yang saya ingat gambar tu, saya tengok dulu kita tak ada sensor. Saya ingat dia belah perut macam buah oren. Gambar tunjuk tak? Ini contoh. Jangan kata kita ni duduk saja, kita pun pernah dah lalu, no? Dulu. Sebab tu saya pesan pada tuan-tuan, jangan ralik. Bukan kita nak ni, bersedia. Bukan kita, saya tak suruh pergi kata orang tak, dari Islam tak suruh lagu tu. Kan, dalam Islam pun kata, kalau mereka baik dengan kita baiklah. Kalau mereka bermusuh, kita bermusuh. Nak musuh tu pun ada tapisan pula. Dia lah kali harbi. Yang harbi tu yang kita kena lawan. Dia tak? Tu Islam. Punya nak tapis tu. Punya tak mau bagi berperang. Punya nak elok masyarakat kita ni berperang. Betara tu. Okey. Tu saya cerita dekat tu dah. Nombor 22. Tak boleh cerita banyak-banyak. Bahaya. Okey. Nombor 24. Kita ada satu watak, iaitu Tengku Kudin. Atas nama sebenarnya Syekh Zainal Abidin bin Muhammad Al-Zahir As-Sihab. Yang ni marga Habib. Marga Rasulullah. Yang turut sama berperang dalam perang musuh besar. Ni saya kata Habib ni. Law ni no, baru dekat-dekat 10 tahun no, baru munculnya golongan Habib. Dulu mereka ni semua sengap, hilang. Tapi bila kita ni duk kipas, orang kata no, api yang kecil tu kita duk kipas lama-lama dia marak. Baru mereka ni timbul. Naknya kita ni sama-sama kena bersatu lah. Pakat-pakat tolong orang ni, tolong orang ni. Masing-masing ada kekurangan dan kelebihan. Ini tuan-tuan boleh baca ni. Dia punya, adalah manakib dia tu, Syekh Nahar yang tulis. Dia punya waris dia lah. Okey, ayahnya ni Syekh Muhammad Al-Zahir As-Sihab. Terlibat dalam Perang Perai 1791. Jadi keturunan Tengku Kudin ni memang dah lama dah terlibat dalam banyak peperangan untuk mempertahankan Islam. Okey. Tengku Kudin ni pun mati, kepalanya dipancung.
Di Kuala Kedah. Kalau pergi Kuala Kedah, tak sambut besar. Betul tu? Pasal tak? Dekat Lep tu. Pergi kat Kuala Kedah, ada sambut besar. Kalau tengok pada JT boat tu pun boleh nampak lah. Tentulah. Mayatnya jatuh ke dalam laut. Mayat hanyut, tapi siang sempat ambil kepala. Bawa balik kepala. Tapi cerita terkenal, cerita lisan yang terkenal, katanya kepala Syekh Samad Falimbani dan Tengku Kudin ni dibawa ke Bangkok. Adalah orang cerita Pak Wan ni biasa tengok. Pak Wan ni biasa tengok dulu. Pasal dia bukan semua orang boleh tengok. Kalau kepala Tok Panglima kot. Duk pi tayang tak tu hello orang naik semangat kot tu. Mesti orang naik Syekh ni. Jadi mereka simpan. Dulu-dulu bunuh orang bukan ada pakai IC. Bukan beli snap gambar. Ni potong lah. Bukan ada video. Dulu kena bawa kepala lah pergi tunjuk. Itulah cara dia. Yang kita tahu, yang saya tahu dua. Penjaga kota Kuala Kedah yang terakhir, Tok Panglima yang last kali, yang diamanahkan untuk jaga kota Kuala Kedah, nama dia Haji Abbas. Tak tahu siapa Haji Abbas ni. Tahu nama tu saya jumpa dalam buku The Chinese Secret Society. Kongsi Gelap Cina. 5 jilid. Nama-nama Tok Panglima Kedah ni duduk dalam tu. Buku tu saya baca di USM. Lepas pada perang tu bisik ni lah, barulah timbul geng-geng Boria tu cerita lain pula lah. Barulah kita duk kenal 30 Pekida apa semua. Sebut pilihan tu. Itu sejarah dia. Okay. Jadi pada zaman ni juga kita tak tahu siapa Mufti Kedah. Tak ada cerita. Tak tahu siapa. Sejarahnya tak ada. Perang Kedah Siam ni habis tahun 1842. Lepas tu Kedah kena pecah 4 negeri. Kubang Pasu, Kedah, Perlis, Setui. 4 negeri. Yang balik main Kubang Pasu saja. 2 lagi tak balik. Perlis, Syekh Arun Jamalul Lail. Itu pun marga Rasulullah. Setui hilang terus. Habis. Tinggallah kita apa yang ada. Tapi bila hari ni kita bercakap tentang sejarah Kedah, orang marah. Ni sejarah tuan-tuan, benda betul memang, benda yang lepas. Orang kata, alah sejarah ni benda lama, tak payah duk tengok dah. Kita bawa motor, bawa kereta, tengok side mirror tak? Tengok tak side mirror tuan-tuan? Tengok tu. Albert Einstein kata, belajarlah. Untuk mencari masa depan, belajar dah pada masa silam. Albert Einstein. Bukan Muhammad Herman Ruslan yang kata. Einstein. Orang yang pandai lagu tu pun boleh kata lagu tu. Kita hak besar ni tak mau baca sejarah lagu mana. Boleh guna tak no? 2 minit. Okey. Dah ada masa 10 minit ni, saya panjang cerita. Okey. Kita di Kedah ni kita perang 2 kali. 1831, 1838. Pusatnya di Kuala Kedah. Masa zaman Tengku Muhammad Saad, 1838. Ada satu orang putih, nama Sherlock Osborn. Dia menulis catatan diarinya ialah bertajuk The Kedah Blockade. Masa dia duk tahan, dia duk kepung kapal-kapal Melayu, kapal-kapal Kedah ni daripada masuk kota Kuala Kedah. Sebelum tu dia cerita. Adalah satu cerita, dia kata, ketika aku duk teropong Kuala Kedah, aku nampak satu benda warna putih atas pokok. Ni cerita lawak lah no. Bukan cerita lawak, cerita nak serius tak tahulah. Tapi dia kata ketika aku teropong tu, aku tanya pada Jidin. Jidin ni India Muslim, dia punya awak-awak dia. Dia kata, datang apa? Dia ni Melayu. Bukan, Melayu. Jidin ni Melayu. Dia ada seorang lagi India Muslim. Dia tanya kat Jidin, kat pokok tu apa dia? Dia kata tu lansiak. Ini satu cerita yang orang putih tulis. Pasal lansiak saja lah cerita api lah no. Okey. Maknanya benda tu memang wujud. Okey, itu satu. Yang kedua,
pada satu hari, ketika Osborn ni duduk pimai-pimai di Kuala Kedah tu, dia teropong. Dia kata, aku melihat satu pandangan yang sangat ngeri berlaku kepada orang Kedah. Ya, aku pun tak sangka akan tengok ketika aku umur macam ni. Tak pok-pok tu, dia tangkap orang kita besar-besar macam Elmi ni, pemakan. Dia makan hidup-hidup. Kan pokok tunggui tinggi-tinggi 3, 5, 6 kaki tu. Atas dia tunggui patah tu. Lepas tu ada lubang api. Dia ikat tangan ni letak bawah pelipat. Ikat lah. Lepas tu dia tolak masuk dalam tunggui tu. Ni Osborn kata. Lepas tu dia ambil lumpur, dia tutup lubang yang tepi tu. Kemudian dia ambil lemak menatang, letak atas kepala. Lepas tu dia ambil kayu api, dia letak keliling tunggui tu, dia pasang, dia masuk. Dia salai. Salai orang, tuan-tuan. Pasal apa dia salai? Pasal perang 20 tahun, siapa pun tak pergi tanam beras. Tak pergi tanam padi. Makanan semua tak ada. Zaman tu juga berlaku malaria. Pernah tak tengok video orang kata start 100 tahun sekali tu kan? 1821 tu kita jadi COVID 2021 tu. 1821 tu malaria. Jadi disuruh Kedah, ayak semua tak boleh minum. Yang mana minum ayak di Kuala Kedah semua nak cari jerit. Mati kena malaria. Jadi makanan tak ada, makan orang. Hak perempuan yang mengandung, diikat di pokok. Ni orang putih tau ni. Ikat pokok belah perut. Tak tengok beranak lelaki perempuan. Anak lu dalam perut. Lawan Haji Tikam. Anak lelaki ke anak perempuan. Tikam cabut pula. Dah ni kan, belah perut ni, buat pula. Hak A kata perempuan, hak B kata lelaki. Buat pula pada perut, dia kata perempuan. Kawan tu menang lah. Budak tu tadi buat apa? Tinggal ke tu lah. Osborn kata dia nak teropong kan. Bayi tu dimakan binatang buas. Dan ibu tadi tu dibiar mati. Begitu saja. Bukan Tikam ni maklum. Tikam ni mati terus. Ni perut belah ni hidup berapa jam ni. Maklum kakak-kakak kita yang biasa bersalin tahulah no seksa tu. Dia kena belah perut. Isteri saya kena belah perut. Dia kata tak mau dah. Cik tak mau beranak dah. Tu tara beranak. Hak ni belah biar lagu tu saja. Tu seksa. Hak orang tua-tua umur 80. Tak apa dah dalam jalan ni. Depa buat kapak pada batu sungai. Katok Osborn ni demi duk teropong ni. Orang tua tu duk lalu dia katok. Katok saja tak ketahuan punca. Kelepiak ni. Kita nak katok pun kita kelepiak ni, tambah orang tengah hidup. Duk lalu saja katok batu ni. Lepas tu dia belah ni. Kerat. Berapa tak tahulah. Dia ambil setiap satu sendi. Kata Osborn. Mona Fendi kerat 18 tau. Kita pergi beli ayam kerat 16. Ni kita ni kena kerat tak tahu berapa ni. Jadi apa pasal dia ambil ni? Hak tadi tawanan perang ni dia letak dalam sangkak. Sangkak pada kayu besi. Kalau tuan-tuan bisa tengok cerita ombak. Selalu saya duk promote cerita ni. Pergi tengok cerita ombak tu. Ada satu peristiwa yang perempuan tu duk riau. Mai balik anak aku, mai balik anak aku. Hak tu betul. Hak tu kita. Hak kena jual itu kita. Hak kena jual itu kita. Zaman cerita ombak tu, zaman perang tu bersih. Jadi mayat ni, hak daging orang ni, mereka akan bawa rakit sampan ke apa. Sungai Kedah ni dulu ada boya. Kuala Kedah tu ada boya masin. Lah tak ada dah, orang putih main tembak habis semua. Oh.
Dia ambil kulit boya, dia pergi jual di sana. Oh lah, kita pun pakailah kasut krok lah, baju krokodil lah, tali pinggang krokodil lah. Padahal itu semua main daripada kita, tuan-tuan. Allah Ta'ala ciptakan tanah Melayu ni dengan segala-galanya. Apa yang tak ada di sana, Allah Ta'ala bagi kat kita. Macam surah Sabah no, aku ciptakan dua alam, satu alam yang penuh dengan apa kesenangan, satu alam yang susah sikit. Lebih kurang tu sana. Salah tu ya no. Oh, warna lama. Lebih kurang macam itulah. Ya, saya faham. Jadi Allah Ta'ala bagi tanah Melayu ni segala-galanya. Orang putih main tengok boya, dia kata orang Melayu tengok boya, tengok saja. Nak boleh buat apa, kali buat apa. Dia ambil, jual. Selit sikit sebelum nak cerita hak sedih tu. Kedah ni pengeksport gajah terbesar di alam Melayu. Gajah paling besar ni mai di Kedah. Orang putih kata, bukan Muhammad Herman Ruslan kata, orang putih kata. Gajah paling besar. Gajah ni diimport dieksport ke India. Tu hak gajah India, maklum duk tengok National Geographic tu. Hak di India, dia pun duk cerita gajah India tu. Tu gajah kita. Bakar dia tu. Dah orang sebut gajah India lah, orang tak sebut lah gajah Melayu. Tu cerita dah. Allah Ta'ala bagi Kedah ni macam-macam. Tapi orang Kedah macam kita, balik ukut dia, tahu. Minum kopi, relax. Pesen kita, tak apa. Nak pergi mana? Oh, nak pergi tahun tu. Ni aku nak ambil pokok hang sikit. Ambil, tak apa. Kita pesen aku tu. Orang putih. Orang putih main sini, dia kaji batu ni. Batu kat bumi Kedah ni, dia kaji siap dah. Tak ni betul tu kan? Dalam Bernie Papers. Henry Bernie. Cari Bernie Papers. Dia kaji batu ni. Dia jumpa macam-macam. Dia kata di alam Melayu ni, ada emas, kupra, segala makneka belian. Batu yang warna-warni ni, dekat Gunung Riang, batu-batu ni, di luar negara, batu ni mereka jual. Batu hak pelik-pelik. Kita buat batu cincin. Kan? Kita buat batu cincin. Mereka batu seketui tu, mereka pergi jual seketui. Bergantung tang ni. Macam tu. Tak nak melawak. Tapi batu tu, orang putih jual. Kita tu, batu buat apa? Nampak tak? Allah Ta'ala bagi, tapi kita kan macam tu. Okey. Balik pada cerita boya tadi. Jadi bila dibagi, ambil ni, mayat ni, orang ni duduk dalam tempayan tu lah no. Dia tuk. Boya tu duduk makan, dia lalu lah. Duduk tengah. Sampailah Nakhon Sita Marat. Hari ni kita kenal sebagai Nakhon Sita Marat. Dulu nama lama dia Ligok. Ada orang sebut Legok. Daripada Legok tu, naik kapal, barulah pergi Bangkok. Bawalah 300 perempuan, hak paling segok. Perempuan Kedah yang paling segok dibawa. Dia bawa daripada Ligok tu, bawa pergi Bangkok. Singgah. Leleh tinggal 10 orang. Daripada 10 leleh tinggal 2 orang dia dapat kat Raja Siam. Hak Raja paling besar Siam tu, dapat 2 orang. Daripada 300, kat dia tinggal 2. Hak lain orang ni ambil, orang tu ambil, orang ni ambil. Buat gundi. Seksa. Tu cara orang perempuan kena seksa. Seksa mental fizikal. Dah jadi gundi tu. Mak apa tu. Nak lari tak boleh. Nak apa tak boleh. Hak lelaki, cara lelaki kena bunuh sedia. Budak-budak ni. Ni besar-besar ni. Besar-besar ni. Di Siam ni mereka banyak wat kan. Wat istana. Kalau tuan-tuan perasan dekat hujung bucu bumbung tu, dia akan ada macam tajam tu kan. Kalau hak besar-besar ni, wat-wat besar istana yang besar ni, mereka akan letak timah atau mah. Mereka tutup tu. Hak besar ni, biar agak. Dia kata apa? Tukang yang paling mahir. Siam kata tukang yang paling mahir, tukang Kedah. Loh, kita tukang apa? Betul tak? Tuan-tuan pergi cari tukang kita. Tang mana? Tak ada. Habis kuyuk. Ni besar ni, Nek. Nek di sana, dia pergi pasang benda tu. Tinggi berapa tingkat tu. Ni jatuh dia mati. Bukan anak aku, beli. Boleh bayang tak?
keadaan masa tu. Ha. Ini yang berlaku. Ni bila kita perang ni apa tak guna. Kata Robert Hunter. Ni saya sebut. Robert Hunter ni dia duduk. Dia ni spy British di Bangkok. Robert Hunter ni duduk tepi laut. Pilah Minam Capraya ada tuan-tuan ada peluang pilah melawat. Pi tengok balik. Saya pi tengok. Saya pi tu bukan pi nak melawat melancong lah. Kita dah faham jarah ni. Kita pi cara geram. Cara sedih pun ada. Saya pun berdiri kat Minam Capraya tu. Saya tengok kapal keluar masuk. Lepas tu saya terbayang cerita Robert Hunter. Dia kata bila aku berdiri di tepi Minam Capraya, aku melihat kapal begitu banyak bawa orang Melayu. Sampai saja di JT, mereka ni kena kencing. Duduk saja. Mereka duduk dalam sangkak tu. Orang tua, orang perempuan apa ni duduk sangkak. Dia kencing. Berak-berak berlintik. Saja. Menitik ni. Robert Hunter ni menangis. Dia tulis surat kat Governor Fullerton di Pulau Pinang. Sesungguhnya ketika aku melihat kejadian ini, dan ketika aku menulis surat ini, aku menangis. Sedih. Betapa hinanya satu bangsa bila kalah perang. Betapa hinanya satu bangsa bila mereka ditawan. Tu kita duduk saja relax, dia tak ada apa masalah. Tok nenek kita dulu teruk kena. Benar. Bila kenal lagu tu apa tak guna lah. Tayak yang mata darah tak guna lah. Kita duk pecah, duk bergaduh pasal pecah mazhab, fikrah, manhaj. Pecah macam ni. Hang ni tak betul. Perang apa tak guna lah. Kira selamat nyawa sendiri lah. Jadi apa gunanya bergaduh tu kan? Tak ada guna apa pun. Orang putih Robert Hunter tahu lagu tu. Tu ada pelapi lah Bangkok. Pergi tengok. Bukan saya nak promote pelancongan di sana. Tapi pergi tengok lah. Rasa sendiri. Baru nampak apa yang berlaku. Tu kata dia lah. Robert Hunter lah. Okay. Balik pada Osborne. Masa tu, okay, 1838, Angkatan Tengku Maksar ni berperang sampai Petani. Setahun. Patah balik mai kalah di Kuala Kedah. Ditewaskan di Kuala Kedah. Pada malam kejadian tu, Osborne kata, ketika aku lihat di sepanjang Sungai Kedah, daripada Temangau, batas Paik tu, tepi-tepi tu lah, sampai kat kota, melihat api-api yang banyak berbaris pada malam. Aku mendengar bunyi kambing pakai lucing, ketung-ketang. Perempuan menangis, menjerit. Takut ni, siap nak main seorang ni. Budak-budak payau. Budak bukan tahu apa. Payau. Pakai duk pekuk mulut. Pekuk tak mau bagi bisi. Tak mau bagi tahu. Siap ni main dengan 15,000. Gajah 500 ekor. Main ligan dari belakang. Mainlah Tengku Fatimah, isteri pada Tengku Mat Said. Tiba-tiba Osborne kata, aku nampak perahu banyak main kat dia. Tiba-tiba ada satu perahu. Datanglah seorang perempuan berjubah putih dengan berselendang putih halus macam Masuri itulah, nampak rambut tu style dululah. Naik kat atas kapal. Dia merayu Tengku Fatimah. Dia kata, tuan tolonglah kami. Osborne kata, aku tak boleh nak tolong. Pasal aku dapat arahan daripada British, tak boleh tolong hampa. Tugas aku yang sebenar adalah menghalang hampa. Jadi awak-awak dia ni orang Malbari, Islam. Sidin tu, Sidin yang Melayu tadi ni pun, dia kata, tuan tolonglah tuan, siang kat mereka. Ikut, tak apa. Dah pekat-pekat Melayu, ikutlah belakang. Tapi aku tak tanggungjawab. Masa naik atas perahu tu, pakat-pakat duk selamat diri ni, hak skor siang mau main. Main duk ligan dengan perahu pula ni. Mana dan dapat ke depa cantas kepala. Banyak orang duk berdiri atas perahu tu, ramai. Duk berdiri atas perahu tu,
Lompat atas pok 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 tikar. Rajang untuk lep. Bergelempang banyak-banyak. Oh, kat Kuala Kedah. Lah kita tengok tu dalam berita orang Syria, orang Rohingya mai daripada Myanmar mati kat tengah laut. Mana? Untuk nenek kita rasa lah. Tapi tak ada siapa cerita. Kita pun tak tahu. Sampai masuk di seberang perai. Duduklah seberang perai. Seberang perai ni asal ada 1,000 orang. Kerana perang ni jadi 30,000. Tu semua orang Kedah. Tu semua orang Kedah. Jadi mereka ni mangsa perang. Sebab tu mereka rasa. Saya cerita kat orang Maling. Kami tak rasa apa. Memang mereka tak rasa. Mereka tak perang. Orang seberang perai dia perang. Tok nenek mereka tu perang. Sebab tu di masjid seberang perai ada meriam. Tuan-tuan cari masjid belah kita ada tak meriam duduk depan masjid? Tak ada. Di belah mereka tu masjid mereka semua ada meriam. Majoritinya lah. Pasal mereka berperang dulu ni. Dah kalau masjid dah ada meriam takkan Tok Guru duduk saja. Takkan ulama' mereka duduk saja. Mereka pun terlibat. Cuma tak diceritakan. Jadi tuan-tuan perang ni, peranan ulama' bukan kata peranan ulama' saja, tapi peranan semua orang. Tapi yang memainkan peranan yang penting adalah ulama'. Ni saya nak tutup. Orang yang betul-betul boleh menyeru kepada penyatuan ataupun jihad adalah ulama'. Orang lain susah. Saya seru orang tak main pun. Cuba macam Ustaz Ilmi ke. Kan? Ulama' kita. Kalau dia seru. Sebab tu orang takut dengan institusi agama. Orang takut dengan tok guru. Bukan takut tang dia nak cakap dia nak buat kerja tu. Tang dia berseru tu. Dia kata, wahai muslimin, mai kita bersatu. India orang mai. Ini yang berlaku. Ni saya cerita sebab sikit lah. Okay, sekat tu je Ustaz tu. Okay, saya berhenti sekat tu. Ada soalan? Ya. Apa cakap tu? Duduk. Apa duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan. Saya Muhammad Abdul Wafan dari Malang, Jawa Timur, Indonesia. Mungkin alhamdulillah tak banyak kita paham bahasa Ustaz. Tapi ada beberapa tadi yang kita pahami tentang bagaimana sejarah perjuangan ulama-ulama kita dan kemudian dan kiprah ulama-ulama Indonesia seperti Syekh Abdul Samad Al-Talibani yang beliau sampaikan bin Abdurrahman bin Abdul Jalil. Berbeda dengan yang Ustaz di sini. Dan di sini juga tertulis tadi Ustaz Dakap Sriwijaya. Jadi ada salah satu Raja Sriwijaya mengirim surat ke Sultan Umar bin Abdul Aziz. Umar II. Umar bin Abdul Aziz. Ya. Nah, saat ini sedang ramai di Indon bahwa Wali Songo ya, yang beliau terlihat dari Syekh Jamaluddin Akbar Husaini yang makamnya ada di Bugis. Tosora Waju kita 2 kali ziarah ke sana. Itu kan kita pahami betul masyarakat Melayu ini beliau berasal dari Cam. Nah, dan beliau menjadi Rasul bin Bani Alam. Sementara sekarang banyak nih orang-orang kita di Indon mengatakan bahwa Wali Songo bukan Mbak Alawi. Wali Songo ini dilihat dari Sultan Abdul Qadir, Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailan. Nah, macam mana Ustaz mungkin tahu
Dalam okey, dia cerita Syekh Hussein Jamalil Kubra ni. Dia satu perbahasan yang panjang. Yang kata bermula dicampur, kemudiannya masuk ke petani, kerajaan Cermin Jeddah. Cermin Jeddah ni kemudiannya membentuk satu kerajaan yang berpusat di Kresik, Patani. Kemudiannya jadi kerajaan Kelantan. Dia pecah-pecah, dia banyak pecahan. Di Kedah ni dengarnya ada, tapi tak ada tiada siapa yang menulis. Saya macam saya kata, saya bukan bidang nasak dan saya bukan bidang sejarah Islam. Jadi saya kurang menulis. Saya lebih kepada sejarah perang. Kita ayam jantan dari timur. Kita perang saja. Jadi persoalan dia tadi tu, saya rasa Ustaz Hilmi lagi cakap lah. Dia ada beberapa kawan lagi lah yang ni. Tapi kepala dia Ustaz Hilmi lah. Ustaz Hilmi yang banyak kalau nak tahu pasal nasab-nasab Nabi Baklawi apa semua ni, Ustaz Hilmi. Dia boleh panggil pula yang leleh untuk syarah pasal benda ni. Allah Allah bisawab. Ada satu soalan. Ya. Tidak disentuh tentang di Kedah ni tentang Tok Syekh Jarum. Ya. Ada bisa dengar Tok Syekh Jarum? Syekh Jarum, ya. Asal usul Tok Syekh Jarum ini dari Hadramaut, dari keturunan Al-Jirmi, iaitu Jarum itu datang situ, dan berhijrah ke Patani. Dan di Patani inilah dia menjadi seorang hakim, dan pada satu hari dipinta oleh Raja Tani untuk mengeluarkan satu hukum tentang jenayah, iaitu tentang hudud. Dan beliau telah memberi penjelasan tentang hukum ini secara panjang lebar, sehingga Tok Raja Petani ini mengatakan huraiannya sehalus jarum. Jadi itu gelaran yang diberi oleh jadi dia datang Petani, dia di Benang Badai. Benang Badai tempat Allahyarham siapa tu? Syekh Abdullah Salah. Ada sebab dia dah meninggal dah. Dan dia duduk di Kedah sekejap, kemudian dia pergi ke Mekah, dan dia balik pada Mekah. Sultan Kedah minta supaya dia jangan balik terus ke Petani. Dia duduk di Kedah, dan di situ dia menjadi guru di Raja. Baik, dan dia bina di Kedah ni pondok dekat dengan Masjid Arga tu. Pada satu hari dia ada isteri 3, dan satu hari dia pergi naik ke atas pada malam lah, dia naik ke madrasah dia tu, nasah dia tu, kemudian dia berzikir dan sebagainya, dan dia terlelap. Dan bila dia bangun dari tidur, dia dalam tidur dia mimpi ada seorang tua datang padanya dan memberitahu kepadanya bahawa Tok Syekh Jarum, anak cucu Tok Syekh Jarum tidak akan ada orang yang kaya, tapi mereka semua akan diberi ilmu dan pengetahuan. Sebab itulah timbulnya Datuk Syekh Tajuddin, itu cucu yang anaknya Jamil di Darussaadah tu, Syekh Idris Allah Mengkudu, Syekh Hussein Imam Masjid Zahir, Syekh Abdul Hamid Imam Masjid Irfan dan Ustaz Nawawi, juga Datuk Syekh Abdul Razak Yusof yang dulu di Mahad Dini, dan Encik Azhari Muhammad Nur,
dan saya Dr. Muhammad Amin Abdul Rahman Al-Jaruni. Dan cicitnya ialah Ustaz Fadil Nur serta Syekh Abdullah Salah. Itu saya haraplah kalau boleh mana disentuh di mana-mana yang saudara fikirkan elok. Kan, terima kasih. Ya. Itulah noh. Saya ambil buku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ya. Saudara kita ahli sejarah yang telah menyatakan tentang sejarah perjuangan ulama Kedah. Kita nampak di Kedah ni ramai ahli-ahli sejarah. Ya. Kalau tuan sendiri ada master dalam sejarah. Yang di belakang kita ni Profesor Dr. Muhammad Amin ni. Bukan saja sejarah dalam sejarah, tetapi mempunyai sejarah sarjana dalam peradaban, sejarah Islam dan sebagainya. Boleh tak kita macam pakat-pakat menyeru supaya sejarah Kedah ini disemak baliklah. Ya. Tak payahlah kita duduk cungkir banyak-banyak, mungkin pening kepala orang lah. Kalau kita boleh ambil sejarah yang berkaitan dengan kebangkitan Islam daripada sebelum merdeka sampai sekarang ni pun, saya rasa dah cukup menunjukkan bahawa tamadun Islam di Kedah ni sangat tinggi. Dan gandingan antara pemerintah, umara dan ulama pada satu ketika di Kedah dahulu tak dapat dipisahkan. Kalau kita pernah baca bagaimana ulama Tok Guru di Pulau Pisang telah mengganti pada ketika itu sultan yang berangkat menunaikan fardu haji dalam pemerintahan di Kedah diserahkan pada ulama. Tetapi perkara-perkara begini ada tercatat sedikit sebanyak di dalam buku-buku sejarah tanpa ada pengolahan yang baik. Kita rasa kalau boleh saya berpendapatlah yang ahli sejarah kita hebat-hebat, sepatutnya kita ada macam satu galeri sejarah Kedah. Lebih-lebih lagi tentang sejarah Islam. Kita ada perkampungan Islam yang hebat di Langgak. Pekan Langgak satu masa ada 7 pondok berjalan serentak. Bagaimana gandingan orang kata keilmuan dan pengaruh masyarakat di situ. Tetapi kita tak ada galeri langsung, ataupun hari ini pun orang tak tahu begitu keadaannya. Apa salah kita punya sarjana-sarjana sejarah ni pakat duduk ambil peranan-peranan begitu. Sebab apa? Sebab kita dengar panjang cerita tadi bahawa bagaimana Kedah ini terlibat dalam peperangan yang lama sampai 20 tahun. Apa faedah ataupun kisah daripada kita berperang 20 tahun ini? Ini laporan daripada penjajah, ahli sejarah orang putih. Tetapi kita dapat menyimpulkan kesan ini, British tak boleh nak mengkafirkan seorang pun daripada orang Kedah kepada menganut agama mereka, sedangkan mereka datang untuk tujuan di samping perdagangan dan penjajahan ialah untuk merosakkan agama. Jadi di sini menunjukkan bahawa kerajaan pada masa itu, umara, pemerintah, ulama-ulama berganding bahu bersama dengan rakyat mempertahankan akidah sehingga mereka tidak sapa pun. Dan sebab itulah saya rasakan perkara ini patut jadi pengajaran kepada anak-anak muda kita mengenali sejarah yang sebenar yang diolah dari tangan kita sendiri. Kalau di pihak Malaysia tak mau buat, mungkin ahli sejarah Kedah lebih berupaya dapat menghuraikan. Terima kasih. Okay. Saya ulas sikit. Alhamdulillah saya menyokong terutamanya berkenaan dengan galeri tu. Dan memang kualiti bab galeri tu kita terima mati lah. Ada Buat apa nak Ustaz?
Ada, memang sedang ada usaha sedang dibuat. Cuma saya tak boleh public. Okey, yang kedua tu saya tertarik dengan yang apa tadi, kristianisasi orang Islam. Okey, masa zaman Perang Surbisik ni, Sultan Ahmad Tajuddin duduk di Pulau Tiga. Pulau Tiga ni dia mabuk. Jadi dia selalu didatangi oleh satu father, padri. Tapi saya tak ingat nama dia. Jadi tahun 1823, padri ni baik, kawan baik dengan Sultan Ahmad Tajuddin. Perancis yang mula-mula buka gereja di Kuala Kedah. Ada satu gereja dibenarkan oleh Sultan Muhammad Jiwa. Dibenarkan dibuka di Kuala Kedah. Dan mereka ni baiklah. Kan? Kita Sultan kan, kita kena baik dengan semua lah. So masa Kedah diserang di Kuala Kedah 1821, padri ni duk ikut Sultan Ahmad Tajuddin. Sampailah dia kata, Sultan Ahmad Tajuddin dia duk susah hati, duk selalu cerita kat dia masalah dia nak dapat balik negeri apa semua. Father ni dia, kalau tak salah dia pun daripada Perancis. Dia kata padri ni kata dekat kepada Sultan Ahmad Tajuddin, aku boleh tolong hang, aku boleh bagi duit, aku boleh bagi apa-apa saja. Convert Kristian. Dia tak masuk Kristian. Dia kata, dalam catatan ada. Memang Sultan Ahmad Tajuddin masa tu habis meta lah, tak tahu apa-apa lah. Sultan Ahmad Tajuddin kata, aku lebih baik aku mati daripada aku masuk agama hang. Biar aku hilang negeri daripada aku hilang agama. Sultan Ahmad Tajuddin kata. Lebih kurang betulan no. Okey, boleh tak? Saya dah keluar. Terima kasih kepada saudara Cik Herman di atas penyampaian tentang sejarah tadi. InsyaAllah nanti kita ada siri-siri yang lain lah. Jadi untuk tidak melengahkan masa, terima kasih kepada semua, kepada terutamanya penceramah kita, tuan-tuan guru dan semua ibu-ibu ayah-ayah yang hadir pada pagi ini. Jadi saat lagi ada jamuan, yang tak puasa boleh makan di belakang, ada jamuan. Telah rasanya boleh makan lah. Jadi kita minta sila timbalan pengerusi Masjid Sultanah Bahiyah, Syekh Najib, Tuan Syekh Najib untuk menyampaikan cenderamata kepada Encik Herman. Dipersilakan. Dipersilakan Tuan Guru Ustaz Johari tampil ke hadapan untuk menerima cenderamata. Dipersilakan. Kita boleh bergambar no? Dengan ceramah kita. Dipersilakan. Profesor Dr. Amin, sila. Siapa yang nak dapat buku sejarah tulisan Cik Herman boleh dapat di sebelah kiri tuan-tuan lah. Di sebelah orang muslimat ni boleh tengok buku-buku beliau. Dan buku sejarah Masjid Sultanah. Kita minta ambil gambar. Yang sini.